Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bersama kita lagi. Ada yang sedang solat subuh, ada yang sedang mengemas-kemas rumah, nak siap-siap anak pergi sekolah. Sekolah ke hari ni? Hari ni hari apa? Hari Sabtu. Hari Ahad. Ahad cuti ya. Ada kedah sekolah kot kan. Bekerja, dia nak pergi kerja. Tak apa. Sebagai seorang isteri, siapkan tugas-tugas seorang isteri di rumah. Nanti kalau terlepas pun kita boleh buka balik. Kita save. Baik, pada malam ini kita nak belajar lagi, nak mengetahui lagi, nak menselusuri lagi nasab silsilah Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kita mempelajari nasab baginda Nabi yang mulia ini, maka insya-Allah mudah-mudahan Allah mencampakkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kata orang Melayu, orang tua-tua kata, tidak kenal maka tak cinta. Jadi kita nak cinta Nabi Muhammad SAW, kita kena paksa diri kita untuk mengenali baginda Nabi SAW. Bukan sekadar baginda saja, sampai silsilah keturunan dia yang kita telah belajar daripada Rasulullah hingga kepada Adnan, daripada Adnan hingga ke Nabi Ibrahim, daripada Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Maknanya kita beruntung kerana apa? Kerana Nabi kita ada silsilahnya yang wujud sampai hari ini. Baik. Jadi malam ini, malam ketiga kita buka kisah ni. Kita ambil daripada Fihir. Sudah siap pen kertas, pen dan buku nota. Kalau boleh khaskan buku tu, walaupun nipis pun tak apa, khaskan buku tu untuk kita mencatat nasab Nabi Muhammad SAW. Kita mempelajari nasab baginda ni tidak rugi. Tidak rugi. Sebab apa? Kita berniat, bercita-cita untuk masuk syurga bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita masuk syurga, kita kenal dulu baginda Nabi SAW, keturunan baginda Nabi SAW, yang mana baginda Nabi mengatakan bahawa Nabi SAW ni tidak ada unsur-unsur perzinaan dalam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Keturunan yang tidak ada pernah satu pun perzinaan. Baik. Kita tengok pada nama Fihir ataupun digelarnya Quraisy. Nama dia sebenar Quraisy. Inilah bermulanya Arab Quraisy. Bermulanya Arab Quraisy adalah bermula dengan orang ini yang bernama Quraisy, yang digelar nama gelaran yang dia Fihir. Baik. Seperti yang kita telah mempelajari, yang kita sudah catat, iaitu Fihir bin apa? Fihir bin Malik. Fihir bin Malik. Fihir bin Malik ini, okey, kita bermula dengan malam ini, kita bermula dengan Fihir bin Malik. Fihir bin Malik berkahwin dengan satu orang perempuan yang bernama Laila binti Harith. Laila binti Harith, dia berkahwin. Fihir bin Malik berkahwin dengan Laila binti Harith. Mereka mendapat zuriat 8 orang. Okey, sediakan 8 kolom untuk kita letakkan nama-nama anak Fihir ni. Fihir dengan Laila ni. Yang pertama bernama Ghalib. Yang kedua bernama Muharib. Yang ketiga bernama Harith. Dia letak balik nama bapa mentua dia, Harith. Yang keempat bernama Asad ni singa kan, Iqbal? Asad tu bernama singa. Banyak orang Arab dulu dia letak nama anak dia Asad. Yang kelima bernama Auf. A-U-F ataupun A-W-F, Auf. Yang keenam bernama Jaun. Bukan John tau, Jaun. J-A-W-N, Jaun. Yang ketujuh bernama Dhib. D-H
D-I-I-B. Dhib. Yang ke-8 bernama Jandalah. Jandalah. Bukan janda, Jandalah. Ada 8 orang anak Fihr bin Malik bersama Laila binti Harith. Saya ulang balik. Ghalib, Muharib, Harith, Asad, Auf, Jaun, Dhib, Jandalah. Okey. Dari 8 orang inilah, ini Walid nak sebut ni. Dari 8 orang ini berkembang biaknya suku Quraisy. Suku Quraisy. Yang ni suku Quraisy ni, okey, Walid akan bacakan suku-suku Quraisy ya. Ada 2, satu tinggal di lembah, satu lagi tinggal di pinggir kota. Sekarang Walid nak baca yang tinggal di lembah-lembah dekat dengan bukit tu. Bani Adi, Bani Tamim, Bani Zuhrah, Bani Saham, Bani Jumah, Bani Makhzum, Bani Abiddar, Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, Bani Naufal, Bani Syams, Bani Asad dan Bani Muttalib. Ada 13 bani kat situ daripada puak Quraisy. Yang kedua disebut Az-Zawahir ataupun tinggal di pinggir-pinggir kota, iaitu Bani Harith. Yang kedua Bani Muharid dan yang ketiga Bani Amir. 3 bani saja yang tinggal di pinggir-pinggir kota, iaitu pertama Bani Harith, Bani Muharid, Bani Amir. Khalas. Selesai yang tu. Okey, boleh sempat tulis Okey, kita berbalik kepada Fihr bin Malik tadi. Fihr bin Malik ada 8 orang anak yang tadi Walid sebut tadi tu, iaitu Ghalib, Muharib, Harith, Asad, Auf, Jaun, Dhib dan Jandalah. Okey. Yang mana yang akan turun keturunan Nabi? Yang 88 ni yang akan turun kepada keturunan Nabi adalah, kita buat bulat ni nama dia, Ghalib. Ghalib ni lah yang akan menurunkan keturunan Nabi. Baik, kita zoom kepada Ghalib. Ghalib sudah menikah dengan perempuan yang bernama Atikah binti Yakhlud. Setengah mengatakan, salah satu riwayat lagi mengatakan dia menikah dengan Salmah binti Amru. Ada 2 riwayat di sini. Satu menikah dengan Atikah binti Yakhlud daripada Bani Kinanah. Yang kedua riwayat mengatakan menikah dengan Salmah binti Amru daripada Bani Khuz'ah. Dapat? Baik. Daripada perkahwinan Ghalib tadi dengan perempuan tadi itu, dia mendapat 3 orang anak. 3 orang anak. Tulis 3 orang anak ni. Lu'ai, Ta'im Al-Adram dan juga Qais. Baik. Yang akan menurun keturunan Nabi siapa? Antara 3 ni. Ya, itu dia. Lu'ai. Lu'ai, anak yang pertama tadi tu. Baik, kita ambil kita bulatkan nama Lu'ai. Lu'ai ini akan menurunkan keturunan Nabi nanti di kemudian hari. Jadi makna kata benih Nabi berada di sulbinya Lu'ai. Lu'ai, dia menikah dengan satu orang perempuan, Mawiyah binti Ka'ab. Lu'ai ni menikah dengan satu perempuan bernama Mawiyah binti Ka'ab. Baik. Anak-anak mereka, anak-anak Lu'ai ni, catat, dia ada 6 orang anak. Yang pertama, Lu'ai mempunyai anak bernama Ka'ab. Yang kedua bernama Amir. Yang ketiga bernama Samah. Yang keempat bernama Auf.
Yang kelima bernama Khuzaimah. Dan yang keenam bernama Sa'ad. Sebenarnya Lu'ay ni ada beberapa bini. Auf ni anak bini lain. Auf ni mak dia bernama Baridah. Bracket mak dia bernama Baridah. Manakala Khuzaimah ni mak dia lain pula. Mak dia bernama Aidah. Dan Sa'ad mak dia bernama Banunah. Sa'ad tadi ni mak ibu dia bernama Banunah. Jadi kita tak mau sangat lah pasal ibu ni sangat. Kita pun pening juga ibu banyak ni kan. Okey. Yang pentingnya Lu'ay ni ada 6 anak. Ya, balik ulang sekali lagi. Ka'ab, Amir, Samah, Auf, Khuzaimah dan Sa'ad. Sekarang di antara 6 ini, yang manakah yang akan membawa benih Nabi? Yes, iaitu Ka'ab. Ka'ab inilah yang akan membawa benihnya Rasulullah SAW. Terus kita sampai ke Ka'ab. Ka'ab berkahwin dengan satu perempuan lagi. Perempuan yang Ka'ab kahwin ni adalah bernama Wahsyiyah binti Syaiban. Wahsyiyah binti Syaiban. Ini adalah isterinya Ka'ab. Ka'ab mempunyai 3 orang anak. Ka'ab mempunyai 3 orang anak. Yang pertama bernama Hushash. Hushash. Ejalah spelling lah macam mana pun. Yang penting bunyi dia Hushash. Yang kedua Adi. Adi. Yang mana Adi ini akan menurunkan Bani Najjar. Bracket akan menurunkan Bani Najjar. Banyak mereka ni Bani ni makna kata anak keturunan dia lah. Dan yang ketiga, anak Ka'ab ni bernama Murrah. 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 Baik. Okey. Dalam tiga-tiga anak ni kan, yang mana yang akan membawa keturunan Nabi? Okey, tulis. Nak tengok. Siapakah yang menurunkan keturunan Nabi? Hushash, Adi ataupun Murrah? 3 orang ni. Yes, Murrah. Okey, Murrah. Ini best. Ada 2 hala. Kita seorang nak cakap. Okey, kita akan bulatkan kepada Murrah. Murrah dia berkahwin dengan 2 perempuan. Satu bernama Hindun bin Surair. Dia mendapat anak bernama Kilab. Murrah berkahwin dengan Hindun bin Surair, mendapat seorang anak bernama Kilab. Dan bini dia yang kedua bernama Asma' binti Adi. Asma' binti Adi, dia mendapat 2 orang anak, iaitu Taim dan Yaqazah. Anak Murrah dengan Asma' ni iaitu Taim dengan Yaqazah. Yang mana Taim ini akan menurunkan Bani Tamim. Taim ini akan menurunkan satu keturunan lagi bernama Bani Tamim. Dah dengar kan Bani Tamim kan? Di Malaysia ada. Di Malaysia Bani Tamim ada. Dia panggil At-Tamimi. Di Kuala Lumpur ada, di Johor Bahru ada, di Batu Pahat Johor. Dan satu lagi anak dia yang bernama Yaqazah itu akan menurunkan Bani Makhzum. Yaqazah tadi akan menurunkan Bani Makhzum. Yang mana Bani Makhzum ni akan mengeluarkan anak-anak keturunan mereka. Siapa dia? Yang pertama Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid akan datang daripada keturunan ni, Yaqazah tadi tu. Kemudian tu siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah juga daripada Bani Makhzum tadi, anak keturunan Yaqazah.
Dan yang ketiga ini yang popular, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal ni pun keturunan dia daripada Yaqazah, daripada Bani Mahzum juga. Okey. Sekarang persoalan balik pula. Anak-anak Murrah tadi, daripada 2 orang isteri, ada 3 anak, iaitu Kilab, Taim dan Yaqazah. Yang manakah antara 3 anak ni akan menurunkan keturunan Nabi? Sila jawab. Antara Yaqazah, Taim dan Kilab, yang manakah yang akan menurunkan keturunan Nabi? Yes, Kilab. Kilab. Betul. Okey, satu penambahan, Taim dari yang anak bernama Taim tu, yang Yaqazah tadi tahu dah kan? Keturunan daripada Yaqazah, iaitu Bani Mahzum tadi tu, akan menurunkan Khalid Al-Walid, Ummu Salamah dan Abu Jahal. Manakala Taim, Bani Tamim yang akan menurunkan keturunan siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berasal daripada keturunan Taim tadi tu. Manakala Nabi, kita akan tarik daripada keturunan Kilab. Okey, sekarang kita nak pergi ke Kilab. Dia berkahwin dengan satu perempuan bernama Fatimah binti Sa'ad. Kilab berkahwin dengan Fatimah binti Sa'ad dan mendapat 2 orang anak. Yang pertama, Qusay. Anak yang pertama Qusay. Anak yang kedua bernama Zuhrah. Anak yang pertama bernama Qusay, anak yang kedua bernama Zuhrah. Okey. Antara 2 anak ni, yang mana yang akan menurun keturunan Nabi? Qusay ataupun Zuhrah? Yes, Qusay. Yang sebenarnya dua-dua menurunkan keturunan Nabi. Sebab apa? Sebab Qusay akan menurunkan Abdullah, manakala Zuhrah akan menurunkan Aminah. Nampak? Zuhrah ni lah akan menjadi tok nyang kepada Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah. Manakala Qusay ini akan menurunkan keturunan yang bernama Abdullah, ayah kepada Nabi. Tapi kita ambil daripada Qusay, kita ambil lah belah bapa. Okey. Catat di situ, Zuhrah akan menurunkan Aminah, Sayyidah Aminah, ibunda Nabi. Yang kita semalam kita dah catat kan. Baik, kita cerita sikit daripada Qusay. Ingat tak Qusay itu apa maksud dia? Qusay itu jauh. Kan semalam Walid cerita Qusay itu dia selepas kewafatan bapa dia Kilab, maka mak dia menikah baru, kahwin seorang lagi jadi bapa tiri dia. So ketika dia ikut bapa tiri dia berpindah jauh daripada Mekah, tu yang sebut Qusay itu bermaksud jauh. Jadi selepas dia dewasa, dia ada krisis dengan bapa tiri dia. Maka dia pun keluar daripada tempat tu. Dia pergilah ke satu tempat. Dia balik ke Mekah. Baliklah. Selepas dia ada krisis dengan ayah tiri dia, bapa tiri dia. Ada benda yang tak tahulah, kita pun tak tahu yang sebenarnya. Kemudian dia berkahwin dengan anak perempuan Luhai. Luhai ni, keturunan Luhai, dia memerintah Mekah ketika itu. Zaman tu Bani Quraisy belum, Arab Quraisy belum memerintah Mekah lagi, belum mentadbir Mekah. Keturunan ni lah, keturunan bapa mertua Qusay lah yang memerintah Mekah ketika itu. Kemudian tu Qusay bernikah dengan anak pembesar Mekah yang bernama Hulail. Perempuan tu bernama Hulail. Anak kepada Luhai. Hulail binti Luhai. Masa tu abang ipar dia bernama Amr bin Luhai memerintah Mekah. Bila Amru ni mati, dia tidak ada keturunan.
Amru ni abang ipar, abang kepada isteri dia lah, makna kata abang ipar kepada Qusay ni mati, tak ada keturunan, maka dapatlah pemerintahan itu kepada Qusay. Nampak tak? Itu kisah macam mana Quraisy ini dapat memegang Mekah ketika itu. Kisah dia, kejadiannya begitulah. Sebelum Quraisy memerintah Mekah, anak kepada Luhai lah. Luhai ni daripada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah. Maka ni Bani Khuza'ah memerintah Mekah. Lepas mereka meninggal, tak ada anak keturunan, dapat kepada, faham tak? Faham lah? Okey, faham senang. Okey, Walid nak cerita sikit. Itu sejarah bermulanya Quraisy memegang Mekah ketika itu. Zamannya Qusay. Sebab Qusay dia menikah dengan satu orang anak pembesar Mekah. Ketika itu abang ipar dia jadi pemerintah Mekah. Bila abang ipar dia mati, tidak ada keturunan, jadi kepimpinan itu jatuh kepada Qusay. Sebab Qusay menikah dengan Amru inilah yang mula-mula bawa patung masuk Kaabah. Amru ni satu hari dia pergi ke Syam. Syam tu Syria lah hari ni. Syam tu hari ni nama Syria, dulu Syam. Dia pergi tengok satu patung. Patung tu cantik. Patung tu diukir dengan batu akik. Batu akik yang orang buat cincin tu besar lah. Dia pergi tengok, dia kata dia berkenan kat patung tu. Dia pun ambil patung tu bawa balik ke Mekah. Nama patung tu Hubal. Nama patung yang dibawa mula-mula nak bawa masuk ke Mekah tu, di Kaabah tu, nama Hubal. Patung ini diperbuat daripada batu akik yang berwarna merah. Cantik lah, akik merah. Patung tu diperbuat daripada akik merah. Tangan patung tu putus. Tangan patung tu putus, diganti, dibuat semula dengan emas. Tangan patung batu akik tu dibuat dengan emas. Itulah awal-awal patung masuk ke Mekah, ke Kaabah, depan di apa? Dimasuk dalam Kaabah. Patung Hubal tu. Baik, Qusay, kita ambil Qusay. Qusay ni pula dia bernikah pula dengan Fatimah binti Asad. Qusay menikah dengan Fatimah binti Asad pula. Kemudian mereka mendapat anak yang bernama, tulis Qusay mendapat anak bernama Abdul Dar. Yang kedua Abdul Manaf. Yang ketiga Abdul saja, nama Abdul. Yang ketiga Abdul. Yang keempat bernama Abdul Al-Uzza. Okey, dalam empat orang anak ni, yang mana satukah akan menurunkan keturunan Nabi? Sila jawab. Okey, sebelum tu kita nak cerita sikit lah. Abdul Dar ni, dia menjadi wali kota Mekah. Dialah anak Qusay yang pertama ni, bernama Abdul Dar. Dialah yang menjadi wali kota Mekah. Jadi semua portfolio yang penting di Mekah ketika itu dia yang pegang. Abdul kot. Okey, tadi sekejap lagi kita, yes, itu dia Abdul Manaf. Abdul Manaf akan membawa keturunan Nabi. Baik, balik cerita sikit. Abdul Dar ni dia wali kota. Wali kota ni Datuk Bandar lah, Datuk Bandar Mekah masa tu. Semua portfolio jaga Saibah tak sampai lagi. Sekejap lagi. Belum sampai lagi. Ni baru bapak Tuk Saibah ni. Okey. Kemudian tu, bila dah lama dia pegang, dia punya prestasi merosot. Merosotlah, banyak benda tak buat kerja, kota Mekah pun tak di-upgrade kan. Jadi ramai orang menyokong untuk mengambil alih portfolio tugas wali kota itu.
disokong, orang ramai sokong kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf. Dan Abdul Manaf inilah yang akan membawa keturunan Nabi. Berada di tulang sulbi Abdul Manaf inilah benih Nabi berada ketika ini. Nabi ni, benih Nabi ni dia berpindah daripada sulbi ke sulbi. Tahu sulbi tu apa? Sulbi ni tulang punggung ni. Tulang, kalau orang utara panggil tulang cenonot. Tulang dekat bentuk punggung tu. Itu dia panggil tulang sulbi. Jadi benih kita ni dari pak kita, daripada tok nyang kita turun sampai ke bapak kita, jadilah kita. Itu benih manusia tu. Jadi sekarang ini yang Walid baca sekarang ni, benih Rasulullah sudah berpindah daripada Qusay ke Abdul Manaf. Dan ketika inilah Abdul Manaf mengambil alih menjadi wali kota Mekah ketika ini. Baik. Dalam 4-4 ni Walid ceritakan sikit. Abdul Uzza, tahu tak anak yang keempat tu? Abdul Uzza itu dia akan menurunkan keturunan siapa? Keturunan Bani Asad, iaitu siapa? Iaitulah Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab bernasabkan bin sampai ke Abdul Uzza. Sayyidina Umar juga, kalau nak tengok silsilah dia, bertemu kepada Nabi, bertemu di Qusay. Nampak? Nanti yang mana yang tak apa jelas, boleh balik tengok video ni semula. Baik, kita kembali kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf lah yang memegang portfolio untuk haji, mengerjakan haji, menjaga air telaga Zamzam, menjaga kunci Kaabah. Ni Abdul Manaf lah mula-mula memegang portfolio ni apa? Kerja-kerja ini, iaitu menjaga air Zamzam, memberi orang makan, menjaga untuk ibadat haji, dan juga memegang kunci Kaabah. Bermula daripada Abdul Manaf. Dialah yang memberi rifadah dan siqayah. Apa itu rifadah? Iaitu makanan, memberi makan, dan siqayah adalah memberi minum. Jadi dulu ni, bila orang datang mengerjakan haji di Mekah, di Kaabah tu, mereka ni tetamu-tetamu Allah. Mereka juga percaya pada Allah betul tu. Tapi mereka mensyirikkan. Tapi zaman dulu dia dah mensyirikkan dengan patung-patung ni. Jadi mereka memberi, orang datang buat haji, beri makan, beri minum, sebab mereka tetamu kan, tetamu Allah. Jadi Abdul Manaf ni menjadikan anak-anak dia ni, keturunan dia ni sebagai pelayan tetamu Allah. Waiter lah, macam waiter, jadi pelayan. Siapa datang kita bagi makan. Okay. Daripada Abdul Manaf ini kita turun balik, kita zoom kepada Abdul Manaf. Kita bulatkan dia, kita zoom Abdul Manaf. Abdul Manaf mempunyai anak, iaitu siapa? Hashim, Abdul Syams, Muttalib, dan Naufal. Abdul Manaf ni, dia ada 2 bini, 2 isteri dia. Waalaikumsalam. Ya. Masuk. Baik. Awak ulang sekali lagi. Hashim, Abdul Syams, Muttalib, dan Naufal. Baik. Hashim, Abdul Syams, dan Muttalib, ini satu ibu. Ibu yang pertama. Tak ada tulis nama ibu dia siapa. Manakala Naufal ni ibu yang kedua. Apa yang menariknya di sini kan? Apa yang menariknya di sini, Abdul Syams dengan Hashim kembar. Abdul Syams dengan Hashim ni anak kembar. Kembar dia ni pelik sikit. Dia kembar Siam. Kembar Siam, dah lah dia kembar dua orang. Betul kembar Siam lagi. Kembar Siam ni macam mana? Kembar Siam yang
melekat. Melekat. Melekat dia, nak tahu tak melekat kat mana? Yang kata Abdul Syams dengan ni, yang kata Hashim, yang kata Bani Hashim ni, yang akan mengeluarkan Bani Hashim ni, tak tepi sikit tak cerita. Biasanya orang kalau kembang Siam ni melekat kat kepala, melekat kat perut, melekat kat badan semua kan. Abdul Syams dengan Hashim melekat jari dengan kepala. Jari dengan kepala. Jari telunjuk Hashim ni berada di dalam kepalanya Abdul Syams. Itu pelik tu. Duk ada dalam kepala, melekat di kepala. Jari telunjuk Hashim melekat berada di dalam kepalanya Abdul Syams. Jadi bila keadaan begitu, jadi hebohlah kota Mekah masa tu. Macam mana nak buat ni? Kan? Macam mana tu? Tak tahulah macam mana. Mereka keluar satu perut, daripada satu perut ibu, kembar 2 orang. Kembar Siam ni melekat. Melekat dia ni bukan melekat kat badan, bukan melekat kat kepala, melekat jari dengan kepala. Jari telunjuk Hashim tu ada dalam kepala Abdul Syam. Adik dia, adik kembar dia tu. Kan? Tu kisah dia. Kemudian tu mereka bila dah keluar, mereka kena pisahkanlah jari tu. Jadi jari tu ditarik keluar, berdarah lah sikit lah, memang berdarah. Jadi itu adalah simbolik yang akan berlaku satu ketika tentang 2 keturunan tadi tu. Akan berlaku pertumpahan darah. Sebab mereka ada pertumpah darah lah ni. Berlaku pertumpahan darah daripada 2 keturunan ni. Faham tak? 2 keturunan ni akan bertumpah darah, akan datang. Ketika mana? Okey, mari baca sikit lah kisah dia. Sebab apa? Abdul Syams ni akan mengeluarkan keturunan Bani Umayyah. Tulis, catat betul-betul. Abdul Syams ni akan mengeluarkan keturunannya Bani Umayyah. Siapa Bani Umayyah? Iaitu Muawiyah, Yazid. Sedangkan Hashim inilah akan menurunkan keturunan Nabi. Ingat tak perang Karbala? Pertumpahan darah. Ingat tak? Sebelum Karbala tu, zaman Sayyidina Ali. Sebelum Sayyidina Ali, Nabi Muhammad berperang dengan siapa? Berperang dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan kan bapa kepada Muawiyah. Pertumpahan darah daripada zaman ke zaman. Sampailah akhir zaman berlakunya pertumpahan darah daripada kisahnya Hashim, jari dia masuk dalam kepala Abdul Syam tadi. Bila dia pusat, tumpah darah. Okey, faham tak Puan? Senang. Sebab apa? Dengan pengkisahan Hashim dengan Abdul Syam ni, bila dia lahir ke dunia, maka pisahkan jari dengan kepala ni, maka berlaku nitik darah, keluar darah. Jadi orang Arab dia kata, ini 2 beradik ni keturunan mereka akan jadi ni, daripada dia orang punya ramalan tu berlaku sungguh. Kan ketika Rasulullah juga diperangi oleh Abu Sufyan. Kemudian tu bila Rasulullah wafat, Muawiyah pula berperang dengan Bani Umayyah, dan Muawiyah juga berperang dengan Sayyidina Ali, kan. Selepas tu zaman Sayyidina Husain, berlakunya Yazid anak Muawiyah. Muawiyah ni Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Tu keturunan tu. Dan akan berlaku juga sampai akhir zaman keturunan ini. Bila kita tahu sejarah, mana kata kita tahulah apa nak berlaku ni. Okey. Dan juga kejatuhan, balik baca sikit, kejatuhan dinasti Umayyah dibunuh oleh Abu Abbas As-Saffah ni daripada Abbasiyah ni daripada keturunan Hashim lah. Dinasti Umayyah, keturunan dia melalui dinasti Umayyah dulu ada.
berperang dengan Abbasiyah. Abbasiyah ni daripada keturunan Hashim, Umayyah daripada Abu Syam, dan mereka berperang sehingga semuanya terbunuh kecuali yang terselamat, iaitu Abdul Rahman daripada Bani Umayyah, dan dia lari daripada Hijaz di tanah Mekah ni, lari ke Cordoba. Cordoba ni mana? Di Spain, Spanyol, menubuhkan kerajaan Andalusia. Andalusia ni dibangunkan oleh Bani Umayyah lah. Panjang contoh ni, Walid cuma contoh yang ringkas-ringkas sajalah. Contoh ni panjang sangat. Tapi untuk pengetahuan kita, berperang ni makna kata apa yang berlaku dalam perut mak dia, kok mereka duk berperang dalam perut dah. Wallahu alam, kita tak tahu alam kita ni alam nyata, kemudian alam rahim, alam ghaib. Alam rahim ni alam separuh ghaib lah, separuh nyata, separuh ghaib. Jadi mungkin mereka dah berperang dalam perut sampai jarinya tercucuk masuk dalam kepala, kan? Sampai ke akhir zaman. Itu berlakunya benda-benda yang begitu. Wallahu alam. Jadi Hashim yang akan membawa keturunan Nabi. Betul? Baik, kita zoom kepada Hashim. Nah, kita dah masuk dah. Kepada Hashim. Lagi beberapa step lagi kita akan nampak Rasulullah akan keluar di perut daripada subi siapa, kan? Minum dulu. Kita zoom kepada Hashim. Hashim ingat tak semalam Walid cerita apa? Hashim ni ada 4 beradik. Hashim mempunyai 4 beradik, iaitu siapa? Abdul Syam, Hashim, Muttalib dan Naufal. Baik. Hashim inilah menjadi ketua kepada adik-beradik mereka. Hashim ni menjadi ketua. Dan Hashim inilah yang membuat plan. Hashim lah membuat plan untuk menjana ekonomi Mekah dan menjana ekonomi keluarga. Hashim ni jadi ketua lah. Masa tu mereka tak bergaduh. Keturunan mereka yang akan bergaduh di kemudian hari. Okey. Hashim ni lah yang diceritakan dalam surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Jadi makna Hashim lah yang mengaturkan perjalanan perniagaan yang semalam Walid sebutkan, perniagaan di musim panas dan di musim sejuk. Baik. Hashim membagi dalam 4 beradik ni, Hashim jadi ketua untuk menjana ekonomi, membuat plan-plan macam mana. Hashim ni mastermind lah. Hashim membahagikan kepada 4 jalur dagangan ahli keluarga 4 beradik ni, iaitu Hashim dia kontrol perniagaan sebelah Syam. Syam mana? Palestin. Belah utara. Dan juga Naufal dia bagi kontrol perniagaan dia di sebelah Iraq. Ini makna kata utara lah daripada Mekah ni, utara pada Mekah iaitu Palestin dan Iraq. Jadi mereka ni membahagikan, Hashim dia pegang kontrol Palestin dan Naufal dia kontrol di Iraq. Manakala di sebelah selatan, Hashim membahagikan kepada 2 orang adik dia lagi, iaitu Muttalib ini kontrol belah Yaman. Yaman duduk di bawah selatan. Yaman dihantar Muttalib. Engkau kontrol dekat bahagian Yaman. Manakala seorang lagi, Abdul Syams, dia bagi bisnes di jalur selatan, iaitu Habsyah. Habsyah tu dekat Afrika lah, negeri-negeri Afrika. Jadi 4 beradik ni kontrol utara dan selatan. Apabila musim sejuk je, bisnes sebelah Yaman on. Jadi makna kata belah Yaman dengan belah Habsyah ni on. Jadi Hashim dengan Naufal ni relax. Bagi 2 beradik, okey, kau pergi bisnes sebelah Yaman dengan di sebelah Habsyah. Manakala apabila musim panas,
Musim panas dia mereka bisnes di sebelah utara, iaitu Syam dengan Palestin, Syria dengan Palestin lah. Itu dia punya plan perniagaan, jalur perniagaan disebut dalam Quran. Rihlatash Syita'i was-Saif. Nanti buka tafsiran surah Al-Quraisy, menceritakan tentang Quraisy ni, masya-Allah. Sebab tu Bani Quraisy ni, bangsa Quraisy ni sampai Allah buat dalam surah dalam Quran. Ni kehebatannya bangsa Quraisy ni. Jangan main-main. Jangan main-main. Sampai ada satu surah khusus nama dia surah Quraisy. Nanti boleh tengok semula daripada awal, baru kita dapat view yang sepenuhnya lah. Okey, kita cerita Hashim. Hashim ni dia mati di Palestin. Sebabkan dia berniaga. Dia berniaga, dia mati di Palestin. Hashim mati di Palestin. Naufal mati di Iraq. Naufal ni bukan berniaga di Iraq, di Parsi. Sorry, Walid tersilap tadi. Dia mati di Iraq dalam perjalanan nak ke Parsi. Baik, Walid ulang balik. Hashim kontrol di bahagian Syam, iaitu Palestin, Syria, itu bahagian dia. Naufal di Parsi. Parsi di mana? Parsi sekarang ni di Iran. Perniagaan dia di Iran. Betul balik tadi tu. Kemudian tu Muttalib kontrol di Yaman, Abdul Syams kontrol di Habsyah. Jadi dua di utara, dua di selatan. Baik. Hashim meninggal di Palestin. Dalam perjalanan dia nak ke berniaga di Syam. Syam ni di Syria. Dia mati di Palestin. Manakala Naufal dalam perjalanan nak berniaga di Parsi, iaitu Iran, dia mati di Iraq. Iran dengan Iraq kan dekat. Kemudian tu Muttalib mati di Yaman. Mana kata dia mati ketika dia mencari rezeki lah. Mencari rezeki untuk keluarga, untuk tanah air, untuk Mekah, untuk family kan. Kemudian tu Abdul Syam saja yang balik mati di Mekah. Abdul Syam ni balik mati di Mekah. Dia berniaga di Habsyah, tapi dia balik mati di Mekah. Ajal dia di Mekah. Ini 4 beradik tadi tu. 4 beradik ni yang memainkan peranan penting, sehingga kan Allah rakamkan kisah perdagangan mereka ni di dalam Quran. Itu dia. Nanti kisah yang menarik tentang Hashim ni. Cerita yang menarik tentang Hashim ni. Nanti kalau ada nota-nota tu, kita boleh share kan. Sorry lambat lewat masuk. Tak apa, nanti tengok semula, catat. Siapa yang ada nota boleh kita share. Mungkin Walid akan stop di sini dulu. Mungkin kita akan sembang-sembang benda lain. Sebab apa? Selepas ni kita nak cerita pasal Hashim ni. Macam mana Hashim boleh memberanakkan ada anak Syaib, Abdul Muttalib, Syaibah tadi tu. Ni cerita ni agak menarik sikit. Macam mana Abdul Muttalib dapat nama, sedangkan nama dia Syaibah. Macam mana kelahiran Syaibah ni, anak siapa. Okey, tulis dulu. Nanti kalau dapat nota panjang macam malam first night semalam punya nota, siapa pun tak hantar kan. Malam mula dia dapat nota panjang. Sebab besok insya-Allah Walid akan masukkan tentang kisah Hashim. Sebab apa nak buka, kita akan zoom kepada Hashim. Sebab Hashim inilah akan membawa keturunan Nabi. Nanti kita cerita malam esok insya-Allah.